Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita bertemu lagi hari ini. Macam biasa, The Daily Show kita jam 5 petang. Kita akan bersama Mak Dan dan usahawan jemputan kita. Pasangan suami isteri ya. Okay. Pada anda di luar sana, jangan lupa join Halal Street. Usahawan-usahawan yang mempunyai produk-produk seperti makanan, produk kesihatan, produk kecantikan, produk pendidikan, apa saja asalkan dia halal, sila join. Kami alu-alukan usahawan untuk bersama-sama kami di sila ke www.halalstreet.co.uk ataupun pergi ke IG kami Halal Street MY dan klik link di bio. Sebelum tu sementara menunggu Mak Dan macam biasa kita akan saksikan video ni. Jom. Susah sangat ke kita nak ekspor produk kita ke luar negara? Sebenarnya tak susah pun. Okey, anda pernah dengar tak platform Halal Street UK? Cuba korang Google www.halalstreet.co.uk dan tengok sendiri beberapa produk Bumi Putera yang telah jual di UK. Tapi jangan risau, di Halal Street UK kita akan bantu usahawan-usahawan untuk menaik taraf produk sampai mampu ekspor ke luar negara. Kita tolong segi marketing dan undang-undang ekspor ke UK dan juga Europe. Apa yang kita boleh ekspor, apa yang kita tidak boleh ekspor. Mahal tak kita nak register dengan Halal Street UK? Tidak. Melalui grant daripada MDEC dan juga Matrade, usahawan boleh mula ekspor ke luar negara dengan kos yang minima. So, macam mana nak join? Simple je. Isi je borang di www.halalstreet.co.uk/borang pendaftaran dan lengkapkan butiran yang diperlukan. Untuk hari ini saya datang ke Halal Street UK di Bangsa South. Tahu tak, Halal Street UK ada lebih 500 vendor dan lebih 1000 produk dalam www.halalstreet.co.uk. Ini adalah nama baru. Oh, cantik. Dan ini adalah antara produk-produk yang ada di Halal Street UK. Tak ada. Market halal UK adalah sebanyak 3.5 bilion pound setiap tahun dan saya tahu apa lagi, daftar di Halal Street UK, klik je link kat bawah ataupun call je terus ke Puan Ojak. Assalamualaikum. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. Okay. Jam dah menunjukkan jam 5. So, apa kata kita invite Mak Dan sekarang? Sekejap. Mana Mak Dan ni? Ni. Okay. Assalamualaikum, Puan Ojak. Waalaikumsalam Mak Dan. Sihat? Nampaknya hari ni saya bersiaran lagi lah menggantikan Itulah. Khairul. Tapi sekarang ni di office lah. Hari ni kat office. Kat office lah macam biasa. Okay. Alright. Tu yang tak bestnya bila cuti tengah-tengah minggu kan. Dah Hairul masih tu, kakak dia masih sakit Tak dah. Okey, sebab dia kata kakak dia sebenarnya memang nak menjalani pembedahan hujung tahun ni sebab dia lepas vaksin tu, saya kesan vaksin tu lah kot. Oh, ya go. Betul. Tapi hari ni dia dah ada kat office, cuma dia ada komitmen lain sekejap lah. So, okay. Sebab dia ada kat office dah. Dia dah ada dah. kat office dah. Okay, alhamdulillah. Okay. Right. Saya check blender kita sama ada dah sedia ke belum. Sekejap ya Mak Dan. Alright. Okay. Dah masuk? Belum lagi Mak Dan.
So anyway, kepada semua penonton kita hari ni 1 September. So apa khabar bulan baru, apa plan untuk bulan ni? Korang dah lengkap vaksin, dah keluar macam mana? Tapi macam mana, saya pun tengok ada berita yang agak teruk sikit pasal Paralimpik. Ziad memang balik kena Belum disqualified dapat dah. lagi kan? Dah dapat result Memang tak? kena out, memang kena disqualified dah. Tak tahu lah kisah apa. Dia kata dia lambat masuk ke call room sebelum start event tu lah. Tetapi kenapa nak tunggu lepas Itulah, lepas saya habis rasa memang event. tak adil lah. Sebab- Lepas dapat medal apa semua, lepas tu tarik balik. Memang pihak Ukraine yang buat protes yang tarik balik. Tapi saya fikir macam kalau yang lawan Ziad tu, dia dapat tempat nombor 2, lepas tu dia buat protes, dia dapat tempat nombor 1. Tapi Kalau nak protes dia tu dari dalam- awal kan? dalam diri sendiri dia tahu dia kalah. Dia tahu dia tak menang. Tapi dia menang. Udah teruk sangat lah. Nampaknya vendor kita dah bersedia Mak Dan. So kita akan Okey. jumpa lagi sekali. Saya serahkan pada Mak Dan. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Pak Noja. So, yelah, Assalamualaikum kepada semua penonton dan juga kepada guest kita. Hari ni 1 September pukul 5.03 hari ni. So, saya harap korang semua dalam keadaan sihat dan juga selamat di rumah masing-masing. So, hari ni kita bersama dengan dua orang, satu pasangan usahawan. Kita ada Encik Haris dengan Siti Naimah daripada The Inshira Queen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, serentak bagi salam oh. Okey, so saya alhamdulillah saya sihat. Korang berdua sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, so mungkin boleh untuk permulaan kita ini, mungkin saya boleh minta Encik Haris dengan juga Siti Naimah untuk bagi perkenalan diri sikit. Just kenalkan diri dan juga produk apa yang korang berdua berniaga sebenarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Haris bin Abdul Razak selaku co-founder di Inshira Queen dan isteri saya adalah Siti Naimah binti Samad iaitu founder di Inshira Queen. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Mak Dan, yang mana kami adalah usahawan nikab usahawan nikab. Saya Siti Naimah binti Samad. Saya adalah founder nikah eksklusif di Inshira Queen. Itulah kami mengusahakan nikah eksklusif lah, yang mana daripada nikah yang kalau dulu masa kami baru nak bermula tahun 2016 yang lalu, kami bermula dengan nikah yang basic, yang kosong. Kemudian kita memperkenalkan nikah yang ada sedikit hiasan, iaitu ada sulaman lah waktu tu. Okay, obviously in the industry nikah ni, dia kira macam kebanyakan kompetitor, dia company yang macam kompetitor yang buat nikah sahaja ataupun macam buat tudung lepas tu macam expand jadi buat nikah juga ke macam mana? Sebenarnya kami lebih fokus nikah sahaja. Cuma ada juga yang kami keluarkan sekali dengan tudung lah. Okay, faham. So sejak bila sebenarnya start mula jual nikah dan buka company untuk jual nikah sebenarnya? Sebenarnya bermula pada tahun 2016. Waktu tu kalau ikutkan pada mulanya kami menjual produk orang lain. Mula suami saya ni dia berniaga, dia menjual pakaian apa yang? Pakaian muslimah. Pakaian muslimah, baju Melayu kan. Sebagainya. Sehinggalah kami mula fokus mengambil satu produk sahaja, iaitu mula menjual nikah. Pada tahun 2016 lah waktu tu. Sebab apa tu? Sebab apa? Masa tu pada tahun 2016 tu waktu tu saya dapati pasaran nikah yang ada di Malaysia sebenarnya agak susah nak dapat nikah yang selesa, yang mana bukaan mata dia yang luas kan. Kemudian kebanyakan nikah yang ada di pasaran Malaysia juga waktu tu hanyalah nikah yang kosong, tak ada hiasan langsung. Sebab tu waktu tu kami mula memperkenalkan produk kami nikah yang ada sulaman sedikit. Itulah, saya pun of course lah, saya tak pakai lah. Tapi kadang-kadang kita cari juga lah macam di dalam online kan, banyak
berjuta rasanya, thousands lah. Apa ni company kecil yang jual tudung, tapi yang jual nikab jarang jumpa, tak ada lah, tapi tak sebanyak yang jual tudung. So mungkin itu adalah satu perkara yang macam yang baik untuk korang, maknanya pesaing tak banyak sangat. Tetapi yelah, saya rasa ni satu industri yang mungkin tengah naik juga. Rasanya kita semua orang tahu tu apa ni Neelofa dah baru start pakai, dan saya pun ni opinion saya lah, tapi saya pun rasa ni saya nak tanya juga yang dalam industri ni. Saya nampak selepas tu Neelofa 20 pakai, lagi banyak saya tengok orang pakai. So untuk korang ada nampak tak macam peningkatan jualan selepas ada macam influencer ke Neelofa, contoh Neelofa yang pakai sebenarnya? Berkenaan dengan jualan sebenarnya Mula ada lah kan. Kalau ikut yang Mak Dan cakap tadi kan, bila ada influencer mula bernikab, contohnya Neelofa, memang adalah yang datang kepada kami bertanyakan nikab yang sama macam Neelofa pakai. Memang ada, kalau boleh nak warna exactly macam yang Neelofa pakai. Kan, tapi basically yang kami jual, kami kurang mengeluarkan, kami ada juga mengeluarkan yang berwarna, tapi mostly yang berwarna hitam lah, dan sulaman tu berwarna. Cuma this year kami mula mengeluarkan warna-warna pastel. Contohnya seperti yang saya pakai sekarang, ada 4 warna lah saja lagi yang tinggal sekarang ni in stock. So kebanyakan permintaan yang dapat itu adalah untuk apa ni, untuk nikab yang hitam saja, atau yang colourful, yang pastel colour macam Siti Naimah pakai sekarang ni, ke macam mana you punya macam best seller sebenarnya? Kalau ikutkan yang best seller yang warna hitam lah. Sebab apa, kami ada fokus kami berwarna hitam. Sebab yang mana warna hitam yang kami dah jual, sebelum menyertai Halal Street pun kami dah ada customer daripada UK, USA. Memang kita ada regular customer yang beli repeat order lah daripada kami. untuk pengetahuan Itu baguslah, I mean. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya kami menceburi bidang nikab ni sebab salah satu ni seperti Puan Naimah kata tadi, dia nak mencarikan keselesaan dalam bernikab. Jadi dan di luar sana pasaran waktu itu nikab sangat susah, dan kami mula wujudkan sendirilah nikab yang brand kami, dan mengikut keselesaan dan kehendak pelanggan, dan kepuasan pelanggan itu adalah salah satu keutamaan kami. Itu yang pertama. Yang keduanya, dan kami lihat anak muda pada waktu ini dia orang suka berfashion. Jadi kadang-kadang nikab ni kalau zaman dahulu susah kita nak cari yang colourful. Semuanya kebanyakan warna hitam dan memang kosong, plain. Jadi kami pun ambil inisiatif ini untuk mewujudkan satu nikab eksklusif yang mana adanya sulaman pada waktu itulah. So kita orang kekuatan brand kami waktu itu adalah dengan nikab eksklusif yang ada sulaman dan lain daripada yang lain lah maksudnya. Dan waktu tu banyak kritikan juga kan lah sebenarnya orang, mereka menampak orang yang memakai nikab ni sebenarnya ada beberapa pandangan lah, okay, yang melihat memakai nikab ni keperluan untuk menghindarkan daripada orang memerhati. Tetapi dari sudut yang pandang yang lain, kita membawa sudut pandang dakwah secara lembut dan soft kan, yang mana kita taklah ajak orang tu cover dia punya tudung tak apa, tapi kita ajak dia dengan cara bermakai nikab eksklusif, makai nikab yang berfashion, dan secara automatik mereka akan memakai hijab lah. Itu dia punya pendekatan dia. Sebab kita tengok anak muda dia lebih suka pergi tiru trend-trend di luar sana, di barat, dan yang trend-trend yang kurang membawa nilai-nilai muslimah lah. Yelah, betul lah. Yelah, faham lah, memang faham sangat antara budak-budak kecil, anak-anak muda, yelah. Tapi sebab tu saya rasa macam bila ada public figure, ada influencer sebagainya yang
yang beralih ke arah macam bertudung, lepas tu bernikab, membantu juga sebenarnya dalam anak-anak muda untuk pakai jugalah sebenarnya. Bila tengok macam influencer yang dulu yang tak berhijab, sekarang ni dapat berhijab, sekarang ni bernikab lagi, maknanya itu adalah example, contoh yang baik sebenarnya untuk anak-anak muda. Kalau boleh saya nak tanya juga kepada Puan Siti, macam Puan Siti, if you tak nak jawab tak apalah, tapi nak tanya macam you sendiri, kenapa you rasa you nak pakai? Oh, okay. Kalau ikutkan dulu, saya tak pakai nikab pun dan tak pernah terfikir pun dalam hidup saya akan pakai nikab. Kalau dulu waktu saya kecil-kecil dulu, saya anggap orang yang bernikab ni adalah hantu, tak ada muka. Waktu saya kecil-kecil kan. Tapi saya sangka bila saya dewasa, saya mula nampak orang yang bernikab ni nampak macam cantik. Waktu tu ketika saya masih belajar di universiti lah, saya merasakan nampak macam waktu tu saya nampak perempuan di kedai kebetulan waktu tu secara live pertama kali saya nampak di Limbang Plaza. Akhirnya Mak Dan saya berasal daripada Sarawak. Kalau di Sarawak, di sana memang agak sukar sebenarnya nak temui orang yang bernikab sebab kat sana pelbagai bangsa kan. Kemudian waktu first day saya jumpa orang bernikab tu, saya berdepanan, saya rasa dia macam cantik. Saya rasa dia macam cantik walaupun sekadar nampak mata sahaja waktu tu. Kan lepas tu saya mula rasa macam, rasa macam pandangan saya tentang nikab tu mula berubah lah. Cuma waktu tu saya tak ada kekuatan lagi sehinggalah selepas saya berkahwin dan dengan izin Allah SWT, support daripada suami semua, barulah saya mula memberanikan diri untuk berhijrah memakai nikab sampailah sekarang. Dan kenapa keluarnya nikab brand Dishrah Queen ni, sebab apa sebenarnya waktu saya mula-mula berhijrah dulu, nikab yang ada di luar sana kebiasaan kebanyakannya kosong. Yalah, saya bukanlah orang yang datang daripada keluarga yang memang fully agamawan, alim ulama kan. So saya suka yang berpassion jugalah walaupun sedikit. Sebab itulah saya reka nikab yang berwarna hitam dan ada sulaman, hiasan sedikit lah. Sekurang-kurangnya bukan kita nak tabaruj, tak. Tapi biasalah, saya yakin wanita di luar sana memang suka kelihatan cantik, kemas, selesa. Betul sangat. Maknanya even though bernikab, still not rasa cantik, not ada yang eksklusif sikit. Faham dah sangat tu. Dan untuk Encik Haris, macam mana sebab isteri saya bertudung tapi tak bernikab. So saya nak tanya juga, macam mana Encik Haris, you punya bukan perasaan tapi you punya, yelah boleh kata perasaan lah, pasal ada isteri yang bernikab. Apa yang you rasa sendiri sebenarnya? Okay. Saya sebenarnya daripada dulu saya memang suka tengok perempuan yang bernikab ni. So, yang mana nikab ni orang kata bukanlah kita nak kata orang tak bernikab tu tidak baik, tapi orang yang bernikab ni dia punya kecantikan dia hanya untuk kita saja. Eksklusif untuk kita saja. So saya nak kecantikan isi saya tu hanya untuk saya saja. Dan saya nak pujian tu hanya datang daripada saya. Sebab kalau kita tengok perempuan yang bila mereka keluar, mereka akan berhias cantik-cantik untuk ditayangkan kepada orang luar. Kan? Bukan untuk suami dia. Tapi terbalik kalau perempuan bernikab ni sebenarnya. Perempuan bernikab ni dia akan cantik-cantik di depan suami dia. Di luar, bukan dia tak cantik, tapi dia sangat eksklusif lah maksudnya. Sebab tu, that's why kita tak nak, kalau dulu pandangan orang terhadap mereka yang bernikab ni macam selekeh ataupun macam apa ni, tak kemas. Sebab yelah, dia hitam je kan. Tapi dengan nikab eksklusif yang kita wujudkan, yang kita adakan, ini nak menaikkan imej wanita bernikab tu sendiri. Kita tak nak orang Islam dipanggil kata kita perempuan itu kita jadikan dia sebagai jadikan sebagai apa, saya tak ingat istilah dia. Tapi itulah maksudnya saya faham apa yang maksud Encik Haris sebenarnya. Dan apa yang saya rasa sebenarnya is bila kita tengok perempuan bernikab sebenarnya,
bagi saya is a powerful image. Dia akan bawa satu image yang powerful dan yang walaupun kita nampak mata saja, walaupun kita tak kenal muka ke apa, tapi kita tahu sebenarnya perempuan nak pakai nikab, kita tahu dia ada satu macam keberanian, ialah keberanian lah untuk keluar yang bernikab. Macam contoh, saya ingat masa saya di Jerman ni, maknanya saya ikut, kita semua orang Islam, seorang tu yang bertudung dan dia cakap dengan orang yang bernikab dekat sana, dan apa yang dia cakap sangat betul sebenarnya is kita sebagai lelaki, kalau kita ni pakai seluar dan kita pakai t-shirt, orang tengok kita, dia tak akan tahu kita ni Muslim. Walaupun mungkin kita ada janggut ke apa pun, tapi kalau kita just pakai pakaian biasa, seluar jeans, t-shirt ataupun kemeja whatever, bukan semua orang akan tahu itu adalah seorang Muslim. Tapi kalau perempuan yang bertudung ataupun yang bernikab memang tahu daripada jauh itu adalah seorang Muslim. Dia bawa image Islam yang bagus sebenarnya. Tetapi itu di macam di dunia barat, di Jerman, di UK ada juga macam negative effect dia juga. Sebab kebanyakan sebenarnya orang yang kena verbal abuse, physical abuse, Islamophobia adalah perempuan, sebab dia easy target. Maknanya kita boleh nampak daripada jauh itu adalah seorang Muslim. Sebab tu saya rasa image ni adalah sangat powerful dan tunjuk keberanian. Sebab walaupun contoh di Jerman masa saya kat sana, ada seorang perempuan yang bertudung, dia jalan, orang tolak dia jatuh tangga, patah 2 tangan. Jadi, tapi walaupun benda tu berlaku, dia tak buka tudung dia. Dia masih fight, berjuang lah sebenarnya untuk agama dia dan untuk pakaikan tudung. Walaupun the easy option is to buka, sebab kalau buka tak ada orang tahu dalam kita ni seorang Muslim. Tapi tak, sebab tu saya rasa image ni adalah a very strong, powerful image. Dan saya pun suka bila tengok makin ramai orang yang bernikab sebenarnya. Bagi saya itu tunjuk satu keberanian, satu powerful, satu image of wanita di dalam Islam sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok apa ni macam di dunia barat, dia punya expectation, dia punya apa ni, anggap nikab ni macam perempuan ni dalam Islam macam dituduh ataupun duduk di bawah. Tapi kalau tahu belakang kenapa pakai, memang jauh beza. Memang itu adalah satu image of power dan keberanian bagi saya lah. Tapi sebab tu saya rasa sebenarnya kalau collaboration korang dengan Halastri adalah satu collaboration yang bagus. Sebab di UK ramai bernikab. Bukan Malaysian lah, Pakistan, Indian, Arab yang bernikab dekat sana. So dan macam korang cakap lah, biasanya kita tengok pakai nikab yang plain, yang hitam je. Tetapi dengan nikab daripada di Insyirah Queen ni, maknanya ada yang eksklusif sikit. Ada sulam, ada embroidery, ada yang berwarna-warni sikit. So bagi saya satu collaboration yang baik juga untuk orang di UK. Jadi sebenarnya korang dah berdaftar berapa lama dengan Halastri sebenarnya? Baru lagi ke macam mana? Baru sangat. Kami sangat. baru sangat. Baru beberapa bulan lah sebenarnya. Okay. Dan macam apa sebenarnya, macam apa korang expect ataupun apa harapan daripada collaboration ni sebenarnya? Apa yang korang harap korang dapat, brand korang dapat daripada collaboration ni bersama dengan Halastri? Okay, harapan kita sebenarnya untuk membantu. Kita punya harapan kita adalah untuk membantu especially warga di UK lah, mana wanita mereka mungkin macam pandangan Mak Dan sendiri kan, orang barat melihat perempuan Muslim yang bernikab di UK seolah-olah seperti orang kata apa, dijadikan sebagai satu sasaran kan. Tak, dia macam mana cakap, target ataupun bukan sasaran. Dia nak kata apa, ada satu term ayat tu saya tak ingat. Tapi dengan nikab ni, harapan kami supaya orang lain melihat orang nikabis ni adalah sebagai satu sumber yang mana bukanlah perempuan tidak boleh
berfashion, tapi bahkan mereka pun boleh. Sebab kita tahu perempuan ni pun dalam hati diorang ni pun sukakan kecantikan. Sedangkan kita tahu Allah itu Jamal kan. Yang mana Allah sukakan kecantikan. Dan tak salah pun sebenarnya kalau perempuan tu memakai pakaian yang sedikit walaupun dan tidaklah terlalu menonjol, menyela, cuma kita nak nampakkan dia. Penampakan itu sendirilah. Lagi satu, antara yang hasil daripada collaboration antara Dinsira Queen dengan Halal Street ni nanti sebenarnya memudahkan kami lah untuk memasarkan produk kami untuk nikabis ataupun wanita yang bernikab di UK. Sebab apa, Halal Street dah sediakan platform yang sangat mudah yang mana ada seperti e-commerce kan, e-commerce dan buyer atau apa tu namanya tu? Dialah buyer lah kan. Pembeli boleh beli secara online di sana dan Halal Street juga menyediakan yang mana bila ada produk yang terjual pengurusan penghantaran produk kita ke UK tu diuruskan oleh Halal Street sendiri. So memudahkan kami sebagai penjual dan memudahkan juga kepada pembeli lah. Kalau sebelum ni waktu kami yelah saya pun ada pengalaman menghantar produk barangan yang dibeli oleh pelanggan luar negara. Kami menggunakan banyak courier service lah, maksudnya penghantaran. Kadang-kadang kami pernah menggunakan Aramex, DHL. Kadang-kadang dia punya rate penghantaran tu tidak menentu. Menentu dan kadang-kadang terpaksa top up duit sendiri lagi nak cover duit shipping tu. Memang dah. Kadang-kadang saya selalu hantar untuk family kat sana kan. Shipping tu memang mahal sangat lah. Kadang-kadang kita nak hantar satu kotak je tapi mahal sangat. Sebab tu bila dengan Halal Street maknanya infrastruktur tu dah set up dah. Maknanya dia punya shipping semua cover, semua dia punya sistem dia semua ada dah. Dan juga shipping rate adalah subsidized daripada Halal Street sendiri. So it's not satu amount yang macam menunjukkan orang macam mahalnya. Tak, sebab kita memang potong 50% untuk customer kita dekat sana lah untuk korang sebenarnya. Okay, so that's Halal Street selling in the UK. Tapi di dalam Malaysia dekat mana sebenarnya kita boleh dapatkan di Insyirah Queen ni sebenarnya? Okay, kalau di Malaysia boleh hubungi kami punya ejen dropship dengan ejen lah. Sebab kami fully online sekarang dan boleh pergi ke Facebook ataupun ke website kami. Komen je di ruangan komen di dalam Facebook kami, insyaAllah tim kami akan reply dan WhatsApp segeralah anda yang memerlukan. So Facebook, kita Facebook di Insyirah Queen je, lepas tu kita akan jumpa lah semua detail semua ada di Facebook lah. Website pun ada www.dinsyirah.com. Di insyirah.com. Okay, alright. So website ada, sangat-sangat senang. So semua boleh buat dalam tu. Dan agent, tadi cakap ada agent. So agent tu komen. Ni, okay. Saya leader di Queen. Okay, baguslah. So agent sebenarnya Semenanjung dah cover semua ke macam mana? Semenanjung kalau ikutkan yang berdaftar sekarang ni ada 128 lah termasuk daripada Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Okay, dah banyak agent lah. So senang nak dapat lah. Benda chances yang ada agent berdekatan dengan kita tinggi lah kan? Betul. Boleh je insyaAllah sebenarnya. Dan untuk makluman Mak Dan juga dan penonton yang mana kita sekarang ni di memandangkan pandemik COVID-19 ni, kami pun ambil inisiatif lah untuk menyediakan nikab 3 ply, mask 3 ply. Maksudnya nikab ni kita boleh masukkan mask sebab kita tahu yang mana Perdana Menteri sendiri yang sebelum ni selaku MKN, pengurusi MKN nyatakan bahawa mereka yang memakai nikab hendaklah memakai mask juga di dalam. Jadi untuk kepada mereka yang di luar sana yang mana kita ada poket lah sebenarnya dekat dalam ni. Dan kita boleh masukkan mask kita ke dalam ni. Ni kita boleh masukkan mask. Senang lah. So tak perlu sebab bila perempuan tu dia pakai nikab, dia pakai mask dan dia pakai nikab dia jadi lemas. Kalau Mak Dan pun biasa pakai mask kan, kita keluar, kita buat semacam susah nak bernafas kan. Jadi kita ambil inisiatif ini
dan untuk mengelakkan juga daripada salah satu untuk menjaga keselamatan diri kita. Dan yang kedua nak elakkan daripada mungkin sebelum ni kesalahan mereka yang tidak memakai mask ketika makan nikah pun adalah seolah-olah seperti tidak memakai mask lah. Jadi itulah antara kami punya Ini antara yang latest lah. Sebab apa kita ikut perkembangan COVID-19 di negara kita. Dalam masa yang sama sekarang pun kena patuhi SOP. Nikah habis pun kena bermask. So jadi kami upgrade, kami punya produk. Kalau nikah ni nak pakai pun memang sangat senang. Kita ikat macam ni je. Kan. Dan ada mask kat dalam ni. Kain juga memang kita menggunakan kain yang tak mudah renyuk. Memang nampak kan? Dan betul lah, walaupun ada mask kat dalam ni memang selesa lah bernafas. Okay, boleh. So yang pastel tu yang Puan Siti tengah pakai sekarang ni, ini design yang sama lah. Ataupun dia sekali dengan tudung ke macam mana tu? Kalau yang pastel memang sekali dengan tudung. Kalau warna hitam hanya ada nikap dengan pudar saja. Dia ada dua sebenarnya Mak Dan. Kalau nikap ni dia tutup cover dahi sekali. Kalau pudar dia half dahi kita nampak. Tapi dua-dua ada mask, boleh letak mask lah. Ada ruangan untuk kita letak mask. Satu inisiatif, satu idea yang bagus sebenarnya sebab yelah, dan satu lagi kita orang tahu, saya pun tahu isteri saya kan selalu yang kena ikat yang pergi ikat kat belakang tu. Selalu setiap kali nak keluar kat mana satu rumah kita kena cari. Mana hilang tahu. Macam dia sama macam pin tudung ataupun krosang. Memang tak tahu lah, ada satu black hole yang benda tu hilang, tak tahu mana. Memang mudah hilang. Itulah tahu. Pening lagi. Jadi sebenarnya untuk bila pakai mask tu nak tanya sikit sebenarnya. So bila pakai mask tu memang macam kita tahu bila pakai nikah kena pakai mask kat dalam. Tetapi kalau kita tak pakai pun macam mana yang authorities nak tahu, dia akan check ke macam mana? Biasanya kita kalau operator nak tahulah kan. Kalau yang pakai ni sebenarnya kita boleh ikat tali masuk kat belakang dan kita boleh selak je macam ni sebab memang akan nampak macam tadi kan. Nampak kita sedang pakai mask kat dalam. Okay. Itu pun kalau dia tanyalah, kalau pihak authority tu tanya. Itulah chances lah tak akan tanya dah kan atas kita punya keikhlasan kita lah sebenarnya, kita pakai untuk kebaikan kita lah. So okay. Kita dah sebenarnya interesting sangat sebenarnya. Saya jarang jumpa ataupun jarang kita tanya ataupun dapat peluang ni untuk bercakap dan bertanya sebenarnya orang yang bernikah pasal macam soalan-soalan yang saya teringin nak tanya lah. So alhamdulillah memang interesting sebenarnya bagi saya hari ni. InsyaAllah untuk penonton nanti interesting juga. Tapi just before we go, saya just ada dua perkara yang tinggal. Satu is nak minta korang just bagi shout out untuk diri sendiri. So kat mana yang kita boleh dapatkan di dalam Malaysia, of course Halal Street di UK kita boleh dapat. Tapi di dalam Malaysia kat mana yang kita boleh dapatkan di Insyirah ni. Dan lastly saya selalu minta kita punya guest untuk bagi sedikit nasihat ataupun advice, something which korang berdua dah belajar along the way. So yelah, silakan. So pertama, kat mana yang kita boleh dapat, dan second, just minta share some advice with us today. Silakan. Okay, kalau anda berminat untuk mendapatkan nikab 3 plan emas di Insyirah Queen, boleh dapati di website kami www.insyirah.com ataupun pergi ke Facebook Nikah Eksklusif di Insyirah Queen. Komen je di ruangan komen, nanti ejen ataupun dropship kami akan PM anda. Alright, cantik. Cadangan. Advice? Cadangan? Maksudnya. Soalan kedua. Soalan kedua, kalau korang boleh salah satu lah boleh share satu advice dengan kita, macam something yang korang pernah belajar pasal business along the way, mungkin boleh share dengan kita lah, something yang bermanfaat untuk untuk penonton kita hari ni lah, insyaAllah. Okay. Selain daripada tu, mungkin ada di antara anda penonton sekarang juga mungkin sama-sama berniaga kan. So
bagi Emma, bagi saya sendiri, Halal Street ni salah satu platform untuk anda melebarkan sayap perniagaan anda ke UK khasnya. Okay, yang mana Halal Street memang dah menyediakan banyak kemudahan, memang dah disediakan e-commerce, anda cuma tinggal nak masukkan produk sahaja lagi. Dan dalam masa yang sama anda boleh berpeluang untuk peringkat ke antarabangsa kan. Maksudnya pasaran anda bukan sekadar di Malaysia tapi juga ke peringkat antarabangsa lah. Alhamdulillah. Satu satu platform, of course Halal Street satu platform yang boleh bawakan produk kepada international, kepada UK. Dan macam selain tu macam ini sebenarnya kita kena perbagaikan mana e-commerce platform yang ada. Gunakanlah mana kita tahu rezeki kita kan. Kita tak tahu kan, hari ni kita masuk di dalam Halal Street ke mana-mana e-commerce platform, kita tahu esok mungkin ada orang tengok, orang beli 1000 pieces. Mana tahu kan rezeki kita kan. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. So okay, terima kasih banyak kerana luangkan masa bersama saya petang ni. It's been very interesting for me today. Thank you so much. Dan insyaAllah semoga maju jaya untuk di Insyirah Queen, untuk korang berdua. Dan insyaAllah nanti kita boleh tengok ramai orang nanti akhir tahun saya balik UK, saya nak tengok ramai orang pakai nikab di Insyirah ni, insyaAllah. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Terima kasih guys, thank you. Terima kasih Assalamualaikum. juga Mak Dan juga Halal Street. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Okay. Okay, Puan Oja. Interesting kan Mak Dan ya? Saya rasa Puan Oja esok pakai nikah dah. Saya suka lah warna dia. Saya ni peminat colour biru tapi tengok yang nikab yang dipakai warna soft green tu macam sangat menarik kan? Cantik. Tapi betul, saya memang rasa lepas Niloufar hari tu pakai, memang tengok ramai orang nak pakai. Saya dah separah nikab ni, Mak Dan ni tak nampak ni. Saya Itu dah. Tinggal sikit je atas tu kat Puan Oja, boleh dah pakai. Cuma kena dapatkan yang saya suka dia punya yang dah siap boleh letak emas tu sekali dalam tu kan. Bagus. Memang kita pun tak terfikir macam tu. Even kalau kita pakai dua lapis pun asyik nak terjatuh yang belah dalam tu. See? Baik pakai. Okay, Puan Oja, esok pakai nikah InsyaAllah. So okay. So okay, Puan Oja, macam mana kita? Kejap saya tengok tadi ada orang request. Saya approve yang ni sekejap. The Insyirah Queen. Bagus. Ada tekan dia tadi. Ready. Bagus saya. Ada tak? Ada dia dah hantar request. Lepas tu? Tak ada. Oh dia tak accept. Mungkin dia tengah pakai tudung kot. Tak apalah. Ada dua orang yang hantar request tadi tapi satu tu nampak macam budak-budak and lagi satu tu Cik Puan Lin tu tak tahu kita dah hantar ke dia tak ni pula. Okay tak apalah. Maybe lain kali. So Mak Dan ada teka-teki lagi kan ni? Ada. Saya. Ada. Mana itu dia? Okay, alright. Okay, Boleh ya? Boleh. Ni senang sikit. Okay, ni senang sikit Tapi dengan Puan Oja power Puan Oja kat tengah-tengah ni. Kalau bagi senang ni dah macam tu je. Saya ada kaki tangan yang power juga. Okay, ready? Okay. Apa jadi makin pendek, makin lama kita guna? Makin lama kita guna dia, makin pendek jadi dia. Apa dia? Pencil. Bukan? Bukan. Makin apa? Hairul tanya ulang balik sebenarnya Mak Dan. Makin lama kita guna dia, makin pendek jadi dia. Apa dia? Makin lama kita guna dia, makin pendek jadinya. Pemadam, lilin. 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 Yes. Oh, tengok Puan Oja dia pemadam, lilin, pencil. Okay, Hairul salah lagi. Sorry ya. Lilin. Okay, cantik dah. Okay, Mak Dan. Okay, sebelum kita akhirkan ni, macam biasa kepada semua usahawan di luar sana, jom join Halal Street kita. Boleh ke www.halalstreet.co.uk atau pergi ke IG kita Halal Street MY dan klik link di bio.
So Mak Dan. Okey, terima kasih kepada Pak Oja, terima kasih kepada Encik Haris dengan Puan Siti Naimah daripada The Insyirah Queen. Seteringin nak dapat Facebook, website, semua ada, senang je, agent seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak ada. So boleh pakai nikah eksklusif dan cantik daripada The Insyirah Queen. Esok Pak Oja nak pakai di kapan hari. So terima kasih kepada semua orang, Pak Oja. So ialah jangan lupa isikan borang pendaftaran di Instagram Halal Street. Mana tahu rezeki kita ada di UK. Daftar je, bagi tahu kawan-kawan daftar je. But until then, we will see you again tomorrow at 5 PM for our for another Daily Show episode. Okay. So until then, take care, stay safe, and Assalamualaikum. Thank you, Pak Oja. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Dan. Bye guys. Bye bye.